Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terutama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berinya kepada kita kekuatan, nikmat kesihatan untuk kita bersama-sama berada dalam kelas PDPR kita pada minggu ini. Pada minggu yang lepas kita habis berkaitan dengan bidang ulumul Quran, iaitu di bawah tajuk ilmu tafsir. Maka hari ini kita masuk bidang yang baru, iaitu ulumul hadis. Ulumul hadis di bawah tajuk hadis-hadis yang boleh dijadikan hujjah sebagai panduan. Maka sebelum kita belajar berkaitan dengan hadis-hadis yang boleh dijadikan hujjah sebagai panduan, di akhir pelajaran kita pada pagi ini, antum akan dapat sesuatu menyatakan pengertian hadis marfu' dan mauquf. Dan juga antum akan dapat menerangkan hukum beramal dengan hadis marfu' dan mauquf. Dan juga antum boleh menjelaskan perbezaan di antara hadis marfu' dan hadis mauquf. Dan juga antum boleh menghuraikan kepentingan mempelajari hadis marfu' dan mauquf. Dan juga antum boleh merumuskan tindakan yang boleh dilakukan untuk menggunakan dan mengamalkan hadis-hadis yang boleh dijadikan hujjah. Maka sebelum kita tengok apa yang berada dalam pelajaran selanjutnya, kita tengok dulu antara tokoh hadis dari kalangan para sahabat. Antum boleh juga imbas QR code tu, barcode tu, antum boleh tengok inilah senarai-senarai daripada tokoh hadis dari kalangan para sahabat. Tokoh hadis daripada kalangan sahabat banyak ni, tak banyak, antum boleh baca satu-satu, antum boleh tengok nama dia. Maka inilah tokoh ulama hadis dari kalangan para sahabat. Sebelum kita hurai lebih lanjut, kita tengok hadis yang di bawah itu. Hadis Nabi nak memberikan sesuatu gambaran kepada kita. Maka kita baca, tahukah anda an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an shay'in fashtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kamu semua. Sesungguhnya telah binasa orang yang sebelum kamu, tidak lain kerana banyak persoalan dan perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Maka apabila aku melarang kamu daripada sesuatu urusan, jauhilah ia, dan apabila aku merintahkan kamu dengan satu urusan, lakukanlah sekadar yang termampu. Maka dalam hadis ini dia bagi muqaddimah kepada kita. Di hujung hadis tu kita tengok apa yang Nabi pesan kepada kita. Nabi kata, apabila aku melarang kamu daripada melakukan sesuatu, maka jauhilah perbuatan tersebut. Tetapi apabila aku memerintahkan untuk kamu melakukan sesuatu, maka lakukanlah dengan sekadar mampu. Ini pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai muqaddimah untuk kita belajar hadis-hadis yang boleh dijadikan hujjah sebagai panduan. Maka kita tengok muka surat yang sebelah, iaitu pengertian hadis marfu' beserta contoh. Kita tengok hadis marfu'. Apa yang nak ditarifkan dengan hadis marfu'? Hadis marfu' ialah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dari segi perkataan, perbuatan dan pengakuan ataupun takrir pengakuan tu. Contoh hadis, kita ambil satu contoh hadis dulu. Contoh hadis marfu' dari segi perkataan Nabi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Riwayat Al-Bukhari.
Maka di sini kita dapat faham apa itu hadis marfu'. Hadis marfu' secara mudah antum kena faham macam ni. Secara mudah hadis marfu' yang disandarkan kepada Rasulullah. Kita tengok hadis yang pertama berkaitan dengan perkataan. Disebut nama sahabat qala Rasulullah, disandarkan kepada Rasulullah. Abi Hurairah kata disandarkan kepada Rasulullah. Maka di sini contoh-contoh di sini antum boleh tengok permulaan bagi setiap hadis pengkhabaran nak bagi tahukan kepada kita semuanya disandarkan kepada Rasulullah. Maka apabila kamu jumpa hadis qalat Rasulullah kana nabiyyu sallallahu ataupun qala ra'ay nabiyyu sallallahu, itu semua adalah hadis marfu'. Sebab apa? Hadis marfu' ni hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Yang disebut di sini contoh hadis perkataan, contoh hadis dari sudut perbuatan, contoh hadis dari sudut pengakuan ataupun takrir, hanya semata-mata nak bagi kamu faham hadis tersebut. Ini hadis perkataan, yang ni hadis perbuatan, yang ni hadis pengakuan ataupun takrir. Tapi keyword dia hadis marfu', kamu kena faham, iaitu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, dan dalam hadis tersebut dia menyebut nama Rasulullah. Dia menyebut nama Rasulullah. Tapi kalau tidak menyebut nama Rasulullah, hanya menyebut nama sahabat ataupun sebaliknya, maka ia bukan hadis marfu'. Itu secara jelas yang antum boleh tengok. Okey, tadi kita baca dah berkaitan dengan perkataan. Maka kita tengok pula contoh hadis marfu' dari segi perbuatan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi, rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memulakan sesuatu dengan yang kanan semasa bersuci, menyikat rambut dan memakai selipar. Ini perbuatan Nabi. Dia suka mula yang kanan. Ini Aisyah bagi tahu kepada siapa? Siapa yang bagi tahu? Nabi bagi tahu. Sandarkan kepada Nabi. Antum kena jelas. Ada je perkataan Nabi ataupun Rasulullah, maka itulah adalah hadis marfu'. Seterusnya dia datangkan kepada kita contoh hadis marfu' dari sudut takrir ataupun pengakuan. Dia kata di situ an Qais ibn Amr radhiyallahu an qala ra'ay Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati as-subhi rak'atayn faqala an-nabiy as-salatu as-subhi marratayn faqala lahu rajulu inni lam akun sallaitu rak'ataini allataini qablaha fasallaituhuma qala fasakata an nabiyyu, rawahu Ibnu Majah. Daripada Qais ibn Amr berkata, Nabi melihat seorang lelaki solat 2 rakaat selepas menunaikan solat subuh. Lalu baginda bertanya, apakah salat subuh itu 2 kali? Jawab lelaki itu kepada Rasulullah, sesungguhnya saya tidak sempat menunaikan 2 rakaat qabliyah subuh, lalu saya menunaikannya selepas salat subuh. Maka baginda pun diam. Ini pengakuan Nabi. Ini pengakuan Nabi. Dari hadis kaitan dengan pengakuan Nabi. Antum boleh tengok perbezaan hadis, tapi keyword di sini hadis marfu', hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Itu jelas yang antum betul-betul kena faham betul-betul. Okey, kita tengok pula hadis mauquf, muka surat yang sebelah 173. Okey, hadis mauquf ialah apa yang disandarkan kepada para sahabat, apa yang disandarkan kepada para sahabat radhiyallahu an, sama ada perkataan, perbuatan atau takrir. Tengok, marfu' sandar kepada Nabi, mauquf sandar kepada para sahabat. Itu jelas. Maka kalau kita tengok contoh di sini, contoh di sudut perkataan. Okey, qala Ali radhiyallahu an. Ada tak qala Rasulullah? Tak ada. Ada tak qalat Rasulullah? Tak ada. Ada tak kana Nabi sallallahu? Tak ada. Maka di sini jelas ini adalah hadis mauquf, hanya disandarkan kepada para sahabat, dari sama ada di sudut perkataan, perbuatan ataupun takrir. Ini jelas mauquf dan marfu'. Okey, kita tengok dari sudut contoh hadis mauquf dari sudut perkataan. Qala Ali sallallahu alaihi wasallam hadithun nas bima ya'rifuna atuhibbuna an yukazzaballahu wa rasuluhu, rawahu al-Bukhari. Sayyidina Ali berkata, berbicaralah dengan manusia pada kadar pengetahuan mereka. Apakah kamu semua suka Allah dan Rasulnya didustakan? Ini pesanan perkataan daripada Sayyidina Umar. Okey, sahabat Nabi. Yang kedua, contoh hadis mauquf dari segi perbuatan. Qala al-Bukhari
qala al-Hasan al-Basri wa amma ibnu Abbas wa huwa mutayammimun rawahu al-Bukhari berkatalah Al-Bukhari berkata, telah berkata Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Abbas menjadi imam dalam keadaan beliau bertayamum. Dalam keadaan beliau bertayamum. Ini dari sudut perbuatan sahabat. Ini dari sudut perbuatan sahabat berkaitan dengan tayamum. Contoh hadis mauquf yang ketiga, takrir, pengakuan. An Ubaid ibnu Umair radhiyallahu an ra'a Ali bin Umar qamlatan fil masjidi فأخذها فدفنها وابن عمر ينظر إليه ولم ينكر عليه ذلك رواه عبد الرزاق الصنعاني. Maksudnya daripada Ubaid bin Umair radhiyallahu an, dia melihat kutu di kepala Ibnu Umar dalam masjid. Dia mengambil dan menanamnya. Ibnu Umar melihatnya dan tidak menegur perbuatannya. Ini sudut pengakuan, dari sudut pengakuan para sahabat. Maka di sini antum boleh jelaskan, antum boleh nilai perbezaan di antara hadis marfu' dan juga hadis mauquf. Hadis marfu' yang disandarkan pada Rasulullah sama ada dari segi perkataan, perbuatan dan juga pengakuan ataupun takrir. Hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada para sahabat, sama ada dari sudut perkataan, perbuatan ataupun pengakuan ataupun takrir. Ini hadis mauquf dan juga hadis marfu'. Antum boleh jelas secara mudah perbezaan dia, antum boleh jelas pengertian dia, antum boleh nilai sendiri macam mana nak tengok hadis mauquf dan juga macam mana nak tengok hadis marfu'. Okey, kita tengok muka surat yang seterusnya 174. Okey, di sini dia menerangkan hukum kepada kita. Apakah hukum beramal dengan hadis marfu'? Apakah hukum beramal dengan hadis mauquf? Apa hukum dia? Maka kita tengok hadis marfu'. Yang pertama, hadis marfu' boleh dijadikan hujjah dan dalil sekiranya memenuhi semua syarat hadis sahih. Hadis marfu' ni dia boleh dijadikan hujjah sekiranya syarat hadis itu tadi memenuhi seperti mananya semua syarat hadis sahih. Okey, dia boleh jadikan hujjah, boleh jadi dalil sekiranya memenuhi semua syarat hadis sahih. Ini hadis marfu'. Soalan tanya, apakah hukum beramal dengan hadis marfu'? Hadis hukum beramal dengan hadis marfu' ialah boleh dijadikan hujjah dan dalil sekiranya memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Ini hadis marfu'. Okey. Yang kedua, hadis mauquf. Hadis mauquf tidak boleh dijadikan hujjah, bukan kerana wahyu, kerana bukan wahyu dan hanya disandarkan kepada para sahabat. Tetapi terdapat beberapa kaedah yang boleh dijadikannya sebagai dalil dengan syarat-syarat berikut. Hadis mauquf ni tak boleh dijadikan hujjah sebab ianya bukan wahyu. Sebab hanya disandarkan kepada sahabat semata-mata. Tetapi di sini kita boleh dijadikan hujjah, boleh dijadikan dalil sekiranya memenuhi beberapa kaedah yang telah dinyatakan kepada kita. Nampak? Tak boleh jadi hujjah sebab disandarkan pada para sahabat. Tetapi terdapat beberapa kaedah yang boleh menjadikan sebagai dalil ataupun hujjah dengan syarat berikut. Apa syarat dia? Apabila para sahabat menyebut perkara ghaib seperti syurga dan neraka atau keadaan akhir zaman sekalipun datang daripada mereka, tetapi mereka pasti mendengar daripada Rasulullah. Nah, ini berkaitan dengan para sahabat menyebut perkara gaib seperti syurga dan neraka atau keadaan akhir zaman sekalipun datang daripada mereka, tetapi mereka pasti mendengarnya daripada Rasulullah. Nah, ini. Yang kedua, apabila para sahabat melakukan perbuatan yang tidak boleh berijtihad padanya seperti salat. Contohnya Sayyidina Ali yang menunaikan salat gerhana bulan. Okey. Yang ketiga, bila para sahabat berkata antara perbuatan sunnah ialah itu dengan ini, kerana mereka hidup bersama dengan Rasulullah. Okey. Bila para sahabat melakukan sesuatu perbuatan semasa hayat Rasulullah tetapi wahyu tidak turun untuk menegur perbuatan tersebut, maka di sini ini 4 syarat yang boleh dijadikan dalil bagi hadis mauquf. Dan kita tengok bila para sahabat berkata antara perbuatan sunnah, kan, siapa boleh? Sebab mereka hidup sezaman dengan Rasulullah. Mereka bersebut tentang perkara ghaib, kan? Mereka sebut dalam perkara ghaib sekalipun datang daripada mereka, tetapi mereka pasti mendengar daripada Rasulullah. Nampak?
Ini perbuatan di antara syarat-syarat yang boleh dijadikan dalil untuk memenuhi hadis mauquf itu tadi. Hukum hadis mauquf itu tadi. Kalau soalan tanya, apakah hukum beramal dengan hadis mauquf? Hukum beramal dengan hadis mauquf adalah tidak boleh jadikan hujjah kerana bukan wahyu, sandaran hanya kepada sahabat, tetapi terdapat beberapa kaedah yang boleh dijadikan hujjah sebagai dalil. Dengan syarat-syarat yang berikut, antum datangkan salah satu daripada empat ni ataupun dua daripada empat ini sebagai dalil, sebagai nak bagi tahu inilah syarat-syarat yang dikatakan itu tadi berkaitan dengan hadis mauquf. Bezanya hadis marfu', hadis marfu' boleh buat hujah, boleh dalil hadis sekiranya memenuhi syarat hadis sahih, tapi hadis mauquf tak boleh buat hujah, tapi mesti ada beberapa kaedah yang boleh menjadikan sebagai dalil dengan syarat-syarat berikut. Maka inilah syarat-syaratnya. Okey, seterusnya kita tengok kepentingan mengamalkan hadis marfu' dan mauquf dalam kehidupan. Apa kepentingan dia? Apa pentingnya mengamalkan hadis marfu' dan mauquf ni? Apa pentingnya? Yang pertama, individu muslim dapat mengetahui hadis dan mendalami cabang ilmunya yang lebih luas. Maka seorang muslim ataupun kamu sebagai seorang pelajar, maka kepentingan yang kamu akan dapat apabila kamu amal dengan hadis marfu' dan hadis mauquf ni, kamu akan mengetahui hadis-hadis dan dapat mendalami hadis tersebut dan mengetahui cabang-cabang ilmu yang lebih luas. Kalau kamu mengetahui berkaitan, kalau kamu belajar mengetahui berkaitan dengan hadis-hadis, terutamanya hadis marfu' dan juga hadis mauquf, ini yang kamu akan dapat cabang yang lebih seluas. Yang kedua, apa lagi kita akan dapat? Setiap muslim dapat berusaha mencontohi sifat-sifat seorang penyampai hadis yang boleh dipercayai. Maka kita boleh mengambil contoh, mencontohi sifat-sifat orang yang menyampaikan hadis yang boleh dipercayai. Kita teladani perangai mereka, kita teladani sifat mereka yang menyampaikan hadis yang boleh dipercayai. Yang ketiga, masyarakat dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian dengan sumber yang sahih. Maka bila datang daripada hadis yang sahih, datang daripada sumber yang sahih, maka masyarakat, termasuklah kita sebagai seorang pelajar, dapat mengamalkan ajaran Islam dari sudut pandangan yang sahih ataupun tepat sekali, yang tepat. Okay. Yang keempat, masyarakat dapat menghindarkan diri daripada mempertikaikan ibadah yang tidak diketahui sumbernya dalam Islam. Di sini menyatakan pada kita masyarakat dapat menghindari, mana kata ibadah yang diketahui sumbernya dalam Islam. Mana kata apabila adanya hadis sahih, adanya hadis sumber yang sahih, maka kita boleh menilai, boleh mengetahui ibadah-ibadah yang sumbernya dalam Islam. Maka kita boleh kelah, oh yang ni bukan ibadah daripada Islam, oh yang ni bukan, oh yang ni yang sahih ini daripada Islam, yang ni tak sahih. Nampak, kita boleh mengetahui, kita boleh menghindarkan daripada ibadah-ibadah yang tidak sahih, dan kita boleh mengetahui ibadah yang sahih yang warid daripada Nabi. Okay. Yang seterusnya, yang terakhir, kaitan dengan kepentingan mengamalkan hadis, iaitu keadaan negara akan lebih tenang dan harmoni kerana rakyat tidak berpecah belah apabila mengutamakan fakta yang benar. Kalau kita tengok sekarang ni kan, apabila wujudnya asatizah yang menggunakan, ada yang menggunakan hadis daripada sumber yang tidak sahih, ada juga yang menggunakan sumber yang tidak sahih, maka mereka melakukan sesuatu benda yang silap, satu benda yang salah daripada yang tidak benar, fakta yang tidak benar. Dia mendatangkan hujah-hujah yang bukan daripada sumber yang sahih, maka dia ambil hujah itu sebagai untuk melawan hujah yang lain, sedangkan hujah yang dia ambil itu adalah daripada sumber yang tidak sahih. Maka bila kita belajar mengamalkan hadis marfu' ini, maka negara kita akan harmoni daripada pertelingkahan perbuatan orang-orang yang belajar daripada sumber yang tidak sahih. Maka negara kita akan tenang, tak ada pecah belah bila berlakunya kita beramal dengan hadis yang sahih. Bila kita setengah pihak mengamalkan hadis yang tidak sahih dan dia pun tak tahu itu hadis yang tidak sahih, dia mengamalkannya, ini berat. Sebab itu pentingnya mengamalkan hadis marfu' dan juga hadis mauquf. Okey, antum boleh tengok QR code yang bawah tu, maklumat tambahan hadis mauquf, dan juga semak status hadis di laman
sesawangHadis.com. Antum boleh tengok dengan smartphone antum. Di situlah terdapatnya maklumat tambahan hadis mauquf dan juga semak status hadis.com. Tengok muka surat yang sebelah 175, kaedah berinteraksi dan beramal dengan hadis. Yang pertama, melihat dan mendalami pengetahuan tentang hadis-hadis yang boleh jadikan hujah dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Yang pertamanya, kita kena meneliti dan mendalami pengetahuan tentang hadis-hadis yang boleh jadikan hujah. Kita selidik dulu hadis untuk kita jadikan hujah itu tadi. Takut apa hadis yang kita ambil itu sebenarnya hadis itu adalah hadis yang tidak sahih, hadis maudhu' contohnya, maka tidak boleh jadikan hujah, bahkan hukumnya sesat kalau kita beramal dengannya. Maka kita kena teliti dulu, selidik dulu, mendalami pengetahuan tentang hadis-hadis yang boleh jadikan hujah. Yang kedua, mempelajari dan mencontohi kisah para sahabat dan generasi selepasnya dan berusaha melihara ketulinan hadis dan mengamalkannya. Yang kedua, mempelajari dan mencontohi kisah para sahabat lah. Tengok kisah sahabat, tengok generasi-generasi selepasnya untuk memelihara ketulinan hadis-hadis tersebut. Yang ketiga, menerbitkan himpunan hadis sahih dalam pelbagai tajuk untuk bacaan umum, sama ada secara bercetak atau melalui media sosial. Yang kita kena kaedah di sini beritahu kita kena menerbitkan himpunan hadis-hadis yang sahih sahaja, ataupun tajuk dan pelbagai tajuk-tajuk yang umum, ataupun boleh buat bubuh dalam blog, bubuh dalam Facebook, ataupun bubuh dalam IG dan sebagainya. Ini function dia, kaedah untuk kita beramal dengan hadis tu tadi. Yang keempat, kempen berterusan daripada pihak berkuasa agama untuk menyadarkan masyarakat tentang kepentingan beramal dengan hadis yang boleh jadikan hujah. Mereka kata pihak kerajaan, terutama daripada institusi agama, kena menyadarkan masyarakat buat kempen tentang beramal dengan hadis yang boleh jadikan hujah. Yang kelima, kerajaan menyediakan saluran khas secara dalam talian bagi orang awam menyemak status satu hadis supaya dapat ketahui sumber dan dapat beramal dengan yakin. Maknanya kata pihak kerajaan dia kena buat satu web ataupun satu website supaya orang awam ni, terutamanya kamu sebagai seorang pelajar, nanti kamu dah belajar di luar negara dan sebagainya, antum nak tengok hadis tu sama ada hadis tu sahih ataupun tidak, hadis ni boleh menggunakan hujah ataupun tidak, antum boleh tekan masuk dalam link tu, maka dikeluarkan. Ni pihak kerajaan kena menyediakan. Inilah usaha kaedah untuk kita beramal dengan hadis. Pihak kerajaan kena sediakan segala kemudahan untuk orang awam ni gunakan. Okay. Tahukah anda apabila para sahabat menyebut kami diperintahkan dengan sesuatu atau kami dilarang membuat sesuatu, itu menunjukkan perintah daripada Rasulullah, walaupun kata-kata itu datang daripada mereka. Contohnya daripada Anas bin Malik, fa umira Bilalun an yashfa'a al-azan wa an yuwattira al-iqamah, rawahu al-Bukhari. Maksudnya Bilal diperintahkan untuk menggenapkan sebutan azan dan mengganjilkan sebutan iqamah. Ini riwayat Al-Bukhari. Ini disebutkan kepada kita lah apa datang daripada sahabat itu semuanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah pelajaran kita untuk hari ini, iaitu hadis-hadis yang boleh jadikan hujah sebagai panduan. Harap antum faham dengan penjelasan kita pada hari ini. Harap antum dapat hasil pelajaran kita hari ini. Jadi setakat itulah PDPR kita pada hari ini. Mudah-mudahan antum diberi kefahaman yang baik, ilmu yang baik, insya-Allah. Doakan antum berjaya di dunia serta di akhirat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.